Beliau adalah Dr. Adiba Alawiyah binti Haji Abdul Razak. Okey, berumur 18 tahun. Tengok dari rupa macam 18 tahun, tapi 49 tahun. Okey, dan mempunyai 5 orang anak di antara usia 12 hingga 24 tahun. Alright, suami beliau Dr. Zul merupakan seorang pakar bedah. Okey. Dr. Adiba merupakan lepasan salah sebuah universiti tempatan dan membuat postgraduate study dalam bidang medical fisiologi dari Royal College of Surgeons in Ireland. Alright, Dr. Adiba pernah bekerja di beberapa buah hospital dalam bidang surgery, sakit puan dan medicine. Pekerjaan terakhir beliau adalah di Universiti Awam sebagai lecturer, okey, associate professor. Bidang penyelidikan beliau sebelum ini adalah di dalam bidang hormones and vasoconstriction atau vasodilatation effect. Okey. Jadi memang orang kata, pendek kata, memang dalam bidang je apa yang beliau ingin sampaikan malam ni adalah bidang beliau sendiri. Okey. Kini Dr. Adiba membuat freelance dan juga business owner yang terlibat dalam banyak program kebajikan dan NGO seluruh Malaysia. Okey. So tanpa membuang masa, semua pun dah tak sabar, kita type, kita bagi dulu semangat 9333 di chat box. Cepat-cepat type. 9333 banyak. Okey, jadi saya ingin menjemput Dr. Adiba untuk menyampaikan sharing beliau yang bertajuk Hormone High versus Low. Okey, dipersilakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Linda. Ya Allah, Linda ni sebenarnya saya panggil dia Kajol nama glamour dia Kajol. Okey. So anyway, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Sifu, Datuk Desmond sudi menjemput saya lah ke sini. Yang tak seberapa banyak lah ilmunya, stock je nak berkongsi. Segan saya. Sini ramai orang hebat-hebat lah saya rasa insyaAllah. So terima kasih juga kepada semua yang ada pada malam ini. Saya harap kita dapat belajar something lah. InsyaAllah saya tak akan guna masa lama. Tak boleh tidur lewat nanti hormon tak stabil. Kita nak cakap pasal hormon kan. Okay, so saya share saya punya slide saya. Okay, kejap. Okay, so clear tak? Nampak ke slide? Linda okay ke? Slide okay Okay. Okay, so tajuk pada hari ini adalah hormon high versus low. Dah ada orang PM saya sebenarnya petang tadi, apa benda ni doktor? High versus low. Tapi sebelum kita mulakan, okay, saya nak anda betul-betulkan urat sikit. Jom kita high low sekejap. Kita nak high low ni ke apa ni Linda ni? Ke nak high low apa? Okay. So tu cuma gimmick saja. Tadi ada orang PM saya sebenarnya dia tanya, doktor, kita nak belajar aerobik ke zumba ke apa malam ni? High low ni, nak high low cardio ke apa ni? So tak apa. Saya kata you all kena attend, tengok apa yang saya nak buat malam ni. Okay, so tajuk yang kita nak buat malam ni adalah tajuk hormon Dan saya rasa tajuk hormon ni kalau dekat medical school lah saya belajar dulu, kita ambil masa lebih kurang 2-3 tahun nak khatam semua topik hormon. Sebab kita ada banyak sangat hormon dalam badan kita. Tapi malam ni saya akan guna masa lebih kurang 1 jam lah, 1 jam lebih kalau you all ada tanya soalan ke. So insyaAllah lebih kurang malam ni kita akan tengok high low
dan hormon. Apa dia? Okey, sebelum saya mula, saya nak anda cuba pegang perut masing-masing. Cuba pegang perut masing-masing. Ada tak bonjol-bonjol? Ada yang terlebih ke depan tak perut dia? Pegang perut masing-masing, jangan pegang perut orang sebelah. Ada ke? Cuba komen. Ada bonjol-bonjol? Anita, okey. Nofaridah, ada 3 lipatan. Okey. Okey, bagus, bagus. Ada bonjol, malu. Okey. Yang kedua, cuba pegang pipi masing-masing. Ada tak kawah-kawah gunung berapi ke, jerawat-jerawat batu ke, ada tak pipi masing-masing dekat hidung? Ataupun kalau tak ada jerawat-jerawat, ada tak hitam-hitam pigmentation? Ada tak? Pigmentation kita panggil apa? Jeragat. Ada tak jeragat-jeragat dekat tepi ni? Okey, ada. Ataupun kalau tak ada, cuba pegang ni. Apa dia panggil sini ni? Yang menggelebih dekat bawah ni. Bahagian antara bicep, tricep ni kan yang menggelebih. Ada tak yang menggelebih dekat bawah ni? So malam ni sebenarnya kita nak tengok kenapa badan kita jadi gitu. Agak-agak lah, kenapa ada perut yang berbonjol-bonjol tu? Kenapa jerawat-jerawat ni tak hilang-hilang padahal umur dah nak masuk 50 dah asyik jerawat lagi. Kalau umur 20-an tu logik lah kan sebab hormon-hormon teenager. Kalau yang menggelebih-gelebih tu kenapa? So malam ni yang kita nak tengok adalah tentang hormon. Saya letak ayat ni, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Maksud saya, apa yang kita buat lifestyle kita selama ini, itulah yang kita dapat hasilnya badan kita sekarang ni. Kalau kita dulu memang jenis yang jaga makan, cakna exercise, jaga tidur kita, rokok pun kita elakkan. So, badan kita, apa yang kita dapat sekarang ni lah. Tapi kalau kita dulu jenis yang hentam semua jenis makanan, tak kira tidur pun dengan Netflixnya, dengan apa, pukul 2-3 pagi baru tidur, senyum je siapa yang berjaga malam tengok Netflix kan. So itulah yang kita tuai sekarang ni, the cause and the effect yang kita nak tengok hari ni. So tajuk yang saya nak bawa pada hari ini adalah mengenai hormon. Dan saya rasa kebanyakan daripada kita, bila kita dengar pasal hormon, ada orang lelaki dia kata, tak apalah doktor, saya tak nak dengar lah tajuk ni sebab ni topik orang perempuan je, dia kata. Jangan, sebab orang lelaki pun ada juga hormonnya dan hormon orang lelaki ni kalau ada masalah, dia akan cepat ditunjukkan dengan cara performance dia. Nanti kita tengok lepas ni okey. So hormon ni adalah chemical messenger ataupun dia sebagai orang utusan dalam badan kita. Dia travel dalam bloodstream, dalam aliran darah. Dia beza dengan saraf. Kalau saraf dia adalah electrical impulse ataupun dia adalah kejutan elektrik saja, elektrik dan dia tak travel dalam bloodstream. Saraf dia travel dalam dia punya axon saraf dia. Okey, hormon ni dia pergi kepada tisu dan organs. Okey, dia pergi kepada tisu dan organs dan efek dia adalah lebih lambat dan lebih lama. Dia lambat sikit dan lebih lama kalau efek dia. Mungkin few hours, mungkin few days. Dia beza dengan saraf. Kalau saraf efek dia lebih cepat. Dan dia lebih sekejap dia punya efek dia. Pantas, dia very sharp dia punya efek dia. And then hormon dia kontrol kita punya fungsi badan, metabolism kita. Okey, metabolisme maknanya laju ataupun slow kita punya pembakaran lemak, penghasilan tenaga dalam badan kita. Dia mengawal reproduction ataupun kita punya fertility, kesuburan kita. Dia mengawal tumbesaran kita. Ada yang pendek, ada yang tinggi, tu hormon lah tu. Ada yang kawal mood kita. Okey, ada yang macam nak makan orang je tiap-tiap hari, tu hormon juga yang kawal tu. Dan juga sexual health. Okay, so 50 jenis hormon, actually ada banyak lagi lah. Ni antara yang utama 50 jenis. Tapi saintis ada buat kajian, ada about 100 plus hormon sebenarnya dalam badan kita. Jadi malam ni lah agak-agak lah kita nak discuss pasal hormon apa ni. You all nak belajar hormon apa malam ni? Boleh tulis tak dekat box? Nak belajar hormon apa sebenarnya malam ni? Sebab kita ada banyak hormon ni. Alex nak belajar semua. Pukul 3 pagi lah kita tidur kalau nak belajar semua.
Hormon poket nanti kita belajar dengan Sifu. Hormon insulin, hormon MOD. Cha nak belajar hormon apa Cha? Serotonin. Okey, Taqiyuddin nak belajar hormon lelaki dan perempuan. Hormon kesuburan. Very good, Rani. Okey. Actually malam ni saya pick hormon yang atas permintaan ramai lah. Sebelum saya buat talk ni, saya dah random survey lah. So random survey saya tu saya find out ada ramai yang nak belajar tentang sex hormon. Okey ke? Okey Kak Linda, sexual hormon? So malam ni actually saya akan sentuh tentang sexual hormones. Interesting sikit kan sebab dah malam-malam ni ha. Sexual hormones kita ada 3. Okay, 1 estrogen, 1 progesteron dan 1 testosteron. So malam ni saya sentuh 3 hormon ni dulu secara sekali lalu sebabnya kalau nak sentuh semua memang tak mampulah banyak nanti kita insyaAllah ada rezeki kita buat kelas lain pula. Okay. So maksud high low dalam bahasa medical, apa dia high low? High ataupun low maksud dia tinggi dan rendah. Okay, hyper ataupun hypo. Dua-dua ni adalah bahasa medical yang mana hypo adalah less than normal, hyper adalah more ataupun above the normal. Kan biasa kita dengar hypothyroid, hyperthyroid, hypoglycemia, hyperglycemia. So this is actually from Greek word lah, daripada perkataan Greek yang diambil ke dalam medical term lah, kita buat hypo dan hyper. So hormon dia ada banyak Okay, saya kalau cakap pasal hormon ni memang naik syih sikit lah. Sebab bertahun-tahun duduk dekat lab, dekat kuliah apa semua kan, cerita pasal hormon ni. Kalau nak ikut sampai subuh pun saya insyaAllah boleh cerita ni hormon. Okay, so malam ni kita nak sentuh hormon yang berasal daripada master regulator dia. So pengawal utama badan hormon dalam badan kita dia terletak dekat sini. Dekat otak kita. Otak kita, tak ada saya punya simple otak. Okay, otak kita dekat bawah pelantar otak tu dia panggil hypothalamus. Bawah otak dia ada tempat kawalan fungsi hormon dalam badan kita. Dan dekat bawah hypothalamus tu juga ada kelenjar kecil. Nama dia pituitary gland. Ni pituitary gland. So master gland daripada hypothalamus dia keluarkan arahan kepada pituitary gland dan dia akan hasilkan, rembeskan kawal hormon ke seluruh tubuh kita. So ni adalah semua hormon dan organ dalam tubuh kita. Thyroid, liver, daripada hati, adrenal, dekat atas buah pinggang. Buah pinggang kita, kidney pun hasilkan hormon, testis. Malam ni kita nak belajar tentang hormon daripada testis ni, estrogen, testosteron. Hormon daripada ovari dengan placenta, kita nak belajar about estrogen, progesteron. Okay, maybe next time kita belajar about other hormones juga, insyaAllah. Okay. So apa beza dia hormon androgen? Androgen adalah hormon lelaki. Estrogen adalah hormon perempuan. So androgen ni dia satu grup besar, nama dia bagi hormon lelaki lah. Dan estrogen adalah one big group, hormon wanita. Dan androgen ni dia punya type ataupun jenis yang utama kita panggil testosteron. Estrogen dia ada 3 jenis yang utama bergantung kepada fasa mana kehidupan wanita. Okay, dia ada estradiol, dia ada estron dan estradiol. Okay, tapi yang paling kuat, yang paling powerful adalah hormon estradiol, yang bagi curve. Kalau wanita kan ada bentuk dia, bentuk badan dia lekuk situ, lekuk sini, semua tu estradiol. Okay, yang paling powerful dalam badan wanita. Tapi bahaya juga estradiol ni ataupun estrogen ni. Kalau dalam amount yang cukup, dia akan bagi shape yang elok wanita. Tapi kalau dia hyper ataupun dia terlebih estrogen, dia akan jadi out of shape. Tak ada shape langsung. Okay, straight saja ataupun besar situ, besar sini, tak ada shape. So bahaya estrogen ni. Dan androgen adalah hormon lelaki yang dihasilkan di testis. Estrogen adalah hormon wanita yang dihasilkan di ovari. Androgen adalah bertanggungjawab untuk seksual reproduktif lelaki dan estrogen adalah untuk seksual reproduktif sistem wanita. So biasanya kita panggil kalau estrogen dengan testosteron ni dia saling melengkapi, kita panggil yin yang dia.
So yang dengan yin, female energy dengan male energy. So kalau ikut yin yang ni, dia adalah yin ni, female energy ni dia lebih kepada pasif, tapi tak semestinya jugalah, ramai juga yang aktif, agresif kan. Intuitive, creative, dark, stillness kalau ikut yin. Yang ni dia adalah male energy. Dia lebih kepada alpha energy, dominant, aktif, sebab dia adalah lebih kepada yang. Tapi this is just energy lah, kita bandingkan. Okay, now saya nak tanya dekat sini. Siapa dekat sini yang ada masalah bacaan kolesterol dia yang tak normal? Boleh saya tahu tak? Ramai tak ada dekat sini? Kita ada 700 lebih orang. Ada berapa ramai dekat sini yang ada masalah dengan kolesterol level dia yang tak normal? Ada ke? Sama ada LDL dia tinggi ke? Michelle tinggi yang mana? LDL ke triglyceride? Puspa kolesterol tinggi. Ramai ke? Tak ramai kan. LDL, yes, LDL tinggi ya Puspa. Okey, Suzilawati, Rokia. Okey. Okey, kenapa saya tanya pasal LDL ni? Miza tak pernah check. Miza ke ni? Kena check tau. You kena check. Every year at least kena buat sekali blood test. LDL tu, Rokiah binti Daud, LDL tu adalah low density lipoprotein ataupun kolesterol kita yang kita panggil bad cholesterol lah. It's actually not a bad cholesterol, tapi fungsi dia tu, kita panggil bad cholesterol, LDL tu. Okay, so ni adalah bacaan kolesterol biasa dalam darah kita. Kenapa saya tanya pasal kolesterol ni? Apa kaitan dia dengan hormon? Okay, tengok dekat sini. Kalau kolesterol kita ada masalah, hormon kita kemungkinan besar akan ada imbalance. Okay, you all tengok ni. Kenapa saya kata gitu? Okay, you flashback, throwback balik, tengok. Betul tak apa yang saya cakap? Okay, daripada kolesterol, sintesis hormon progesteron, hormon testosteron dan hormon estrogen, estradiol ni berasal dari kolesterol. So not all kolesterol dalam badan kita ni jahat. Ada certain types of kolesterol yang memang badan kita guna untuk hasilkan hormon. Steroid hormon. So antaranya adalah sex hormon, progesteron, testosteron dengan estrogen atau estradiol. So tengok sini, sebab apa saya tanya kolesterol tu, sebab bagi anda yang ada masalah kolesterol level yang tak normal, most probably biasanya hormon anda akan ada tak balance. Sama ada anda akan ada masalah fertility atau kesuburan. Kalau lelaki mungkin akan ada masalah ED, erectile dysfunction. Kalau wanita mungkin ada masalah kulit, mungkin ada masalah belly fat. So tu adalah semua ada kaitan dengan masalah hormon yang tak stabil. Okey. Kita kategori hormon dalam badan kita dia ada banyak jenis. Satu kita panggil amine hormones. Ini adalah daripada asid amino. Asid amino ni dia membina hormon, contohnya norepinephrine. Ada jenis hormon daripada peptide. Asid amino dia akan bergabung pendek-pendek, dia akan jadi peptide. Okey, contoh peptide adalah hormon oksitosin. Siapa ingat hormon oksitosin ni hormon apa? Siapa ingat hormon oksitosin? Siapa tahu? Ada cikgu bio tak sini? Tak apalah saya cakap lah, tak tahu. Awet muda. Okey, Najah. Yes, betul Najah. Oksitosin ni adalah hormon awet, bukan awet muda. Awet muda. Yes. Oksitosin juga adalah hormon bonding. Kita panggil bonding hormon. So memang betul oksitosin is one of the kita punya happiness hormone yang boleh panjangkan umur kita. Kita panggil hormon awet muda. So siapa yang nak tinggi oksitosin dia? Ada tak nak belajar? Saya nak bagi satu tips ini. Siapa yang nak awet muda? Siapa yang nak kulit dia tegang? Siapa yang nak umur dia panjang? Siapa yang nak sihat? Siapa yang nak sentiasa happy? Oksitosin dia kena dalam level yang mantap, yang tinggi. Apa yang you kena buat? Senang je. Pagi-pagi selain daripada jaga makan apa semua kan. Pagi-pagi sebelum pergi kerja, peluk dulu pasangan anda. Siapa tak ada pasangan tolong peluk tiang. Ataupun peluk bantal golek.
Sebab bila kita hugging ataupun bila kita peluk pasangan kita, hormon oksitosin ataupun kegembiraan kita akan naik dengan tinggi. Senyum je Linda mentang-mentang lah dia dah tak PJJ sekarang ni kan. Boleh peluk, lepas ni boleh peluk. Okay, yes. So oxytocin is one of the happiness hormone yang akan bantu kita untuk beat a lot of diseases dalam badan kita, insyaAllah. Next kategori adalah hormon protein, daripada protein. So amino acid dia satu amino acid dia akan bentukkan amine hormone. Amino acid yang bergabung jadi short chain dia akan bentukkan peptide hormones. Peptide hormones yang bergabung ataupun link antara satu sama lain dia akan bentukkan protein hormone. So protein hormone ni dia lebih besar dia punya molekul dia, antaranya adalah human growth hormone. Okay, human growth hormone ni juga kita panggil hormon awet muda. Apa cara yang paling senang untuk kita maintain hormon human growth hormone kita ni? Ni ada rahsia lagi, banyak rahsia malam ni. Human growth hormone ni kita boleh tingkatkan pertama dengan cara berpuasa. Okay, puasa, fasting. Fasting physiologically akan increase kita punya growth hormone. Yang kedua, growth hormone ni dia boleh meningkat dengan cara exercise. Cycling ke, ataupun kita jogging ke, kita apa-apalah, any types of exercise. Okay, tapi jangan sampai over exercise yang sampai you exert, sampai terlalu penat yang gila-gila, tak. Dia exercise yang dalam keadaan kita punya heart rate kita dalam keadaan terkawal. So growth hormone kita akan naik. Jangan sampai stres, nanti growth hormone kita akan terbantut. Okay, last kali adalah kategori steroid hormones. Steroid hormones, contoh yang saya bagi tahu tadilah yang dihasilkan daripada precursor ataupun bahan hasil itu daripada kolesterol, iaitu testosteron, progesteron. So cuba tengok daripada amine, peptide, protein, steroid, benda-benda ni sebenarnya dalam pemakanan kita. So kalau kita tak jaga makanan kita, how come you nak expect hormon you akan stabil? Macam mana orang yang makan tak tentu hala, timing tak betul, portion makanan pun tak betul, tiap-tiap hari fast food. You won't get the best untuk balance kan kita punya hormon kita. Okay? Dan hormon ni yang saya cakap tadi, hormon dia dihasilkan dekat organ dan dia mengalir dalam blood vessel kita. Dalam aliran darah kita. Dia beza dengan saraf. This is nerve, saraf. Saraf dia bukannya melalui salur darah, tapi dia melalui dia punya axon ataupun dia punya transmitter dia dekat sini. That's why orang yang ada masalah dengan kolesterol yang tinggi juga, yang mana dia ada masalah dengan aterosklerosis, lemak dalam blood vessel dia akan ada juga masalah dengan hormonal balance. So berjaga-jaga, hati-hati. Sebab sistem badan kita dia berkait antara satu sama lain. Okay, next. So jangan risau Rajah ni nampak dia sibuk sikit tapi it's okay, saya cuba simplify. Saya cuma nak tunjuk dekat sini bahawa untuk setiap lelaki dengan wanita kita punya master regulator ataupun kontrol hormon kita daripada otak kita. So betapa pentingnya Allah SWT dia jadikan otak kita ni, sebab itulah sebenarnya yang kawal segala hormon dalam tubuh kita. Daripada hypothalamus ke anterior pituitary kepada ovari, dekat sini dia akan hasilkan estrogen, progesteron. Dan badan kita ni dia ada feedback mechanism. Kalau terlebih terkurang dia akan bagi cakap ni dekat atas ni, dia communicate. Pandai kan? Dijadikan dalam badan kita ni dia boleh communicate, bercakap antara satu sama lain. So estrogen kalau tak cukup dia akan bagi tahu dekat atas ni untuk hasilkan lebih lagi. Kalau terlebih dia akan bagi tahu untuk inhibit ataupun untuk stop penghasilan. Sama juga dengan hormon lelaki. Kalau terlebih testosteron dia akan bagi tahu, okay, stop the production is enough. Kalau terbanyak dia akan, kalau terkurang dia akan bagi tahu untuk lebihkan. So that's why bahaya kalau kita ambil hormon sintetik dari luar. Kan sekarang ni banyak sangat orang inject tu, inject ni lah, pergi gym, inject cucuk testosteron lah, nak suruh naik muscle lah, apa semua. Bahaya sebab bila kita dah masukkan estrogen, progesteron, testosteron daripada luar, dia akan ganggu the natural production of hormone dalam badan kita.
And for your information, bila kita ambil hormon dari luar, dia dah tak sama action dia. Dia dah tak synchronize dah action dia dengan hormon dalam badan kita. So dia akan trigger. Dia trigger penghasilan sel-sel yang boleh ada kalanya mutate, bermutasi menjadi sel kanser. Na'udzubillah min zalik. So jangan pandai-pandai lah nak makan apa jamu-jamu lah, jamu ketat lah, jamu tegang lah, jamu cocok, jamu pacak, semua jangan, tak payah. Sebab benda semua tu akan ada risiko jangka masa panjang dia. Okay, so tengok ni adalah otak manusia yang sebenar. Ni tak tahulah otak siapa lah yang derma otak dia. Saya ambil gambar daripada Museum Anatomy kan, dekat Museum Anatomy, kalau siapa yang pernah masuk, dia ada organ-organ spesimen manusia yang dah postmortem, yang dah organ tu donated. So this is our real brain yang asal. So otak inilah sebenarnya yang mengawal penghasilan hormon dalam badan kita. That's why kalau ada orang yang accident ke, ataupun orang yang stroke ke, post stroke yang blood vessel dia dah rosak dekat otak ke, ataupun orang yang ada trauma, injury, pernah kena ketuk dekat otak ke, pernah jatuh ke, dia akan ada juga masalah dengan hormonal imbalance atau hormon dia akan jadi tak stabil. Okay, next. Ni saya tu nak tunjuk ni sikit, nak cerita ni sikit sebab ni berkaitan dengan hormon wanita. So wanita ni dia punya reproductive cycle dia adalah naik turun sebab wanita dia banyak dia punya fasa-fasa kehidupan dia. Daripada kecil akil balik masuk kepada menses, lepas tu mungkin ada dia punya naik turun hormon tu lah, fras bercinta lah, apa semua, tidur tak cukup, hormon akan naik. Lepas tu dia kahwin, dia bersalin, dia menyusukan anak, dia menopause. So fasa-fasa kehidupan manusia ni dia bagi banyak perubahan dalam hormon dalam badan kita. Dan salah satu fasa yang penting adalah fasa kita panggil reproductive cycle ataupun fasa reproduktif di mana wanita itu masih ada berkeupayaan untuk mengandung dan melahirkan anak. So tengok badan kita ni, ya Allah, tengok dikawal oleh, ni adalah kita punya rahim kita, lining dekat rahim kita, uterine lining. Ini adalah kita punya telur ataupun kita panggil ovum. Kita ni untuk wanita saja. Kalau yang lelaki dekat sini dia tak ada benda ni, jangan perasan lah Dia tak ada ni benda-benda ni, dia tak ada benda ni. This is only for wanita saja. Yang lelaki kita cerita lepas ni. Jangan risau, dia kena adil saya cerita yang lelaki pula lepas ni. Okey, ni adalah ovum ataupun telur wanita. Ini adalah seks hormon, dia punya kitaran dia, dan ini adalah hormon dekat otak kita, dekat pituitary. Okay, so tengok daripada menstruation ni day 1 nampak day 1 bila seorang wanita tu dia dah menses, dia datang period, okay, ni bleeding. Bila masa period tengok telur ovum pada masa ini sudah mula nak mengembang. Dia belum lagi keluar, belum lagi ovulate. Dia baru nak besar telur sebab dia nak prepare untuk wanita tu nak pregnant. Proses persediaan kepada seseorang wanita untuk pregnant dan melahirkan zuriat. So telur akan mula membesar, nampak telur ni mula nak matang di dalam folikel ataupun kilang telur. Ni dalam ovari. Ni semua ni cerita dekat dalam ovari, ni semua cerita dekat rahim. Ini adalah kita punya level hormon kita. Okey. So apabila telur makin mengembang, makin membesar, makin matang nampak telur bila dia makin membesar dia akan mengeluarkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan makin naik. Okey, ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga menses. Biasanya hari ketujuh menses dia akan berhenti. Okey, habis menses ini. So bila habis menses, estrogen makin tinggi. Okey, dikeluarkan oleh ovum ni. Bila estrogen makin tinggi, okey, follicle stimulating hormone ni dia akan bantu untuk stimulate ataupun trigger untuk kematangan follicle. Telur dia makin matang makin matang, ready dah dia nak keluar ni. Okey, apabila estrogen sampai pada peak dia, ovulation pun akan berlaku. Okey, keluarlah telur. So telur yang keluar ni akan segera diserbu oleh sperma bila dia masuk dalam dia punya fallopian tube dan semua tu. So telur yang dah mula keluar ni pada masa ni estrogen pun boleh telah mula drop.
Apabila telur telah mula keluar, okey, dia akan mula berlaku penebalan dinding rahim. Ni dah ready ni. Dia dah mula tebal sebab nak ready. Kalau ada sperma dengan ovum yang bercantum, dia akan mula melekat dekat sini dan akan mula pregnant. Okay, so hormon akan makin naik, estrogen makin low, tetapi progesteron akan makin naik sebab kilang ataupun corpus luteum, tempat pelepasan telur keluar ni, dia punya tapak dia tu akan mula keluarkan hormon progesteron. Nampak tak? Hormon progesteron. Hormon progesteron ni, in other words, kita panggil hormon kegembiraan. Sebab tu mula-mula pada masa nak period tu hormon estrogen tinggi. Dia akan jadi moody lah, jadi nak marah lah, jadi macam, betul tak? Bila sebelum period kan, kita panggil premenstrual syndrome tu kan, macam-macam yang kita rasa, macam moody sangat. Tetapi bila progesteron dah mula ada, dia akan mula rasa perasaan marah tu akan mula hilang. Dia akan mula cool down because progesteron ni adalah hormon ketenangan, kebahagiaan. Dan progesteron dihasilkan dekat tapak corpus luteum ni. Dan progesteron dia akan mula dia buat blood nest. Blood nest maksudnya dia banyakkan saluran darah dekat sini sebab nak preparekan rahim tu untuk fetus tu lekat dekat sini kalau disenyawakan oleh sperma. So saya cuma nak tunjuk dekat sini bahawa badan kita sebenarnya memang totally dependent pada hormon. Kalau hormon kita tak stabil, tak payah ceritalah. Nak matangkan telur pun tak dapat, nak mantapkan dinding rahim pun tak dapat, nak bagi kegembiraan pun payah. Okay, so semua ni memerlukan hormon yang mantap. So that's why perlunya kita ambil tahu semua ini. Dan apabila kedua-dua hormon ni dah low, okay, sebab corpus luteum ni dah kurang penghasilan dia, makin lama makin kecil, lama kelamaan bila dah rendah hormon ni semua, dia akan hilang ataupun putus saluran darah ke sini, maka akan mula jatuh dinding rahim, jadilah next phase of menstruation. Okay, tapi kalau disenyawakan, bila disenyawakan, hormon akan naik balik, progesteron akan naik tinggi semasa pregnant, dan progesteron akan makin tebal-tebalkan dinding rahim kita. Okay, so cuba bayangkan kalau orang yang ambil pil-pil yang hormon yang mengganggu kestabilan hormon dia tanpa dinasihatkan oleh doktor pakar yang betul, so dia akan ganggu ni. Sebab apa? Kadang-kadang bila dia ambil pil-pil hormon yang tak betul, dinding rahim ni mula akan jadi makin tebal, makin tebal, makin tebal. Tak ada efek of penipisan dinding rahim tu, tak ada efek yang betul estrogen progesteron. Apa jadi dia kalau dinding rahim yang makin tebal? Apa jadi dia? Efek dia adalah most probably boleh jadi kanser. So ni adalah kesan jangka masa panjang kalau kita ambil hormon-hormon yang tak menentu. Okay, be careful. Okay, so this is cerita yang saya bagi tahu tadi lah. So dia sebenarnya rahim wanita tu dia menyediakan untuk fetus ni duduk melekat. Ni adalah blood vessel. Ni blood vessel yang ni, yang kecil-kecil ni. Bila baby ni dah melekat dekat sini, blood vessel ni akan jadi besar dan dia akan supplykan darah, makanan, nutrisi, oksigen kepada fetus dekat sini. Okay, so ni adalah cerita reproductive cycle seorang wanita. That's why hormon adalah amat penting untuk kita jaga. So masalah hormon yang tak stabil, hormon yang tak stabil ni saya tunjuk gambar wanita saja sebab saya tak jumpa gambar lelaki yang duduk balance juga dekat atas ni. Sepatutnya both, lelaki dan perempuan dua-dua dia ada masalah hormon yang tak stabil. So kita pergi dulu pada wanita. Estrogen sama ada dia too low ataupun dia too high, dia akan menyebabkan masalah dalam badan kita. Okay, dan masalah kadang-kadang tu berlaku apabila estrogen ni dia diganggu oleh sintetik estrogen dekat luar tu. Kita panggil xenoestrogen. Xenoestrogen ni dia satu molekul besar sintetik estrogen, iaitu estrogen yang dibuat daripada bahan asing tapi dia berfungsi seakan-akan estrogen. Ni bahaya Contohnya dalam botol-botol plastik yang ada bahan-bahan yang bersumber xenoestrogen ni. Okay, so dia adalah boleh menyebabkan kanser kepada kita. Ataupun sometimes kosmetik. Banyak juga kosmetik-kosmetik yang ada bahan-bahan yang estrogen mimicking. Dia mimik ataupun dia
Dia tiruan sintetik yang dia buat fungsi macam estrogen. Konon-kononnya nak tegangkan, konon-kononnya nak licinkan kulit, konon-kononnya nak ketatkan vagina, macam-macam benda-benda yang gitu. So jangan tersilap langkah sebab benda ni dia akan ada efek dia nanti merana badan kita. So this is the xenoestrogen. Antara contoh-contoh dia adalah lining dekat tin cans. Kadang-kadang tu dia ada xenoestrogen, dia BPA. Plastik, pewangi, fragrance, deterjen, jenis-jenis shampoo, soaps, pesticide, herbicides, bahan-bahan pencuci, bahan-bahan pencuci feminin dekat bawah tu pun kadang-kadang dia akan ada juga bahan-bahan xenoestrogen. Okey, apa simptom yang terjadi apabila ada masalah hormon yang tak stabil ni? Yang pertama, dia ada sudden weight gain. Tiba-tiba berat naik dengan mendadak. Tu ada masalah hormon tak balance. Low libido, rasa macam tak ada nafsu sama ada wanita atau lelaki. Low libido adalah masalah di mana hormon tak stabil juga. Mood swing, anxiety, orang yang depression, semua tu adalah masalah hormon tak stable. Insomnia, tak boleh nak tidur, ataupun kalau dia tidur pun dia punya deep sleep dia tu tak bagus. Tu adalah masalah hormon tak balance. Problem dengan penghadaman, digestion, sama ada bloating, selalu gas dekat dalam, angin kembung. Kadang-kadang tu juga adalah problem dengan hormones. Ataupun selalu lapar. Ni common, selalu lapar. Ni musim-musim PKP ni banyak sangat ramai daripada kita yang bukan work from home, work from kitchen. So bila work from kitchen, memanglah craving ni akan menjadi-jadi. Lalu je dekat peti sejuk, mesti buka peti sejuk ambil kek. Lalu je dekat almari gerobok makanan ke apa, mesti buka ambil krepek-krepek. Sentiasa lapar, ada masalah dengan hormon juga. Night sweats, ada masalah dengan hormon juga. Mungkin premenopause, menopause, dia akan ada masalah hormonal imbalance. Ataupun sentiasa letih, fatigue, ni juga adalah masalah dengan hormonal imbalance. Okay. Dan banyak artikel, kajian-kajian yang dah dijalankan menunjukkan bahawa hormon, ada certain hormon yang boleh menyebabkan kanser. Okay. Carcinogenesis ni adalah penyebab kanser. Dan ada hormon-hormon tertentu termasuklah estrogen, progesteron, testosteron yang memang penyebab kanser. Yang kita nak tengok nanti lepas ni, saya akan tunjuk. Dan antara risk and protective factors for endometrial cancer. Ini adalah risk factor ataupun faktor-faktor risiko kepada kanser rahim, endometrial cancer. Antaranya adalah late menopause, menopause yang lambat, oral contraceptive, masa muda pernah ambil OCP, obesity, be careful. Siapa yang ada masalah berat badan, obesity, dia boleh bawa kepada risiko kanser. Estrogen replacement therapy ni jenis-jenis HRT lah, protective factors, pregnancy. Bila kita mengandung, kita akan ada opposed estrogen. Tadi saya tunjukkan bila kita pregnant, progesteron kita akan mula naik, dia akan oppose ataupun dia kurangkan efek of estrogen yang terlalu tinggi. Okey, combine OCP, okey, dan banyaklah. So ni saya cuma nak tunjuk faktor-faktor risiko dia. Okey. Saya tunjuk beberapa contoh kanser dekat reproductive organ yang berasal daripada masalah hormon estrogen progesteron yang tak stabil. Ni adalah contoh cyst. Ni bukan kanser, ni adalah cyst. This is dermoid cyst dekat ovari. Okey, ni ovari kiri yang ada cyst, ini adalah ovari sebelah kanan yang normal. Ni adalah rahim dekat tengah. Ni adalah dermoid cyst. Kita panggil jenis-jenis cyst yang nama dia dermoid cyst yang kita dah buang. Ni adalah fibroid. Fibroid pun adalah hasil daripada masalah kita panggil estrogen, progesteron yang tak balance juga. Okay, fibroid. Okay, fibroid juga ni dekat uterus. Ni adalah rahim yang kita dah keluarkan dekat dalam ni. Ni adalah fibroid dekat dalam rahim. Ataupun breast cancer. Okay, kanser payudara dia juga adalah daripada masalah hormon yang tak stabil. Okay.
andaian kalau kecil 1 cm, mungkin kita tak boleh nak rasa dekat luar breast cancer yang kecil tapi bila kita buat mammogram ataupun mungkin ultrasound, ada possibility yang kita dah boleh detect. So kalau ada siapa-siapa dekat sini yang belum pernah buat mammogram 40 and above, sila buat sekali lah untuk pemeriksaan. Ataupun karsinoma, cancer. This is cancer uterus, rahim. Okay, ni rahim, ni adalah cancer dia, nampak tak? Okay, right fallopian tube normal, yang ni pun masih normal, ni adalah kanser yang sudah agresif. Ataupun kanser ovari, okay, yang kita dah remove, nampak ni kanser ovari yang dah advance lah, advance kanser ovari. Okay, itu adalah masalah ketidakstabilan hormon estrogen, progesteron. Now, kita tengok testosteron. Testosteron ni fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk kulit, untuk muscles. Testosteron. Actually wanita pun ada hormon testosteron, tetapi hormon testosteron dalam wanita dia tak boleh terlalu tinggi, dia sikit saja. Okay. Lelaki pun ada hormon estrogen, tetapi hormon estrogen dalam lelaki dia dalam level yang kecil saja. So ada orang yang tak balance. Orang lelaki yang lebih hormon estrogen, maka dia akan jadi AU. Dia akan jadi sotong. Orang lelaki, orang perempuan yang lebih hormon estrogen, apa jadi? Dia akan jadi terlalu alpha, terlalu dominan, terlalu tomboy. So itu adalah efek kepada hormon dalam badan. So testosterone very good untuk muscles, dia grow muscles, dia increase strength. Untuk tulang perlu testosterone, untuk brain. Okay, lelaki dia lebih fokus, dia sex drive, untuk sex drive lelaki. Mood, confidence, untuk memory, this is testosterone function untuk lelaki. Testosterone juga untuk bina sel darah merah, red blood cells, dan juga untuk sexual organ. Untuk penghasilan sperm, untuk erectile function, untuk ejaculation, untuk prostate growth, ni semua adalah normal function of testosterone. So apa jadi kalau testosterone low, maknanya akan jadilah fizikal yang kita nampak ni. So testosterone dia protect daripada cardiovascular disease. Kalau untuk wanita, estrogen adalah protection kita daripada cardiovascular disease. Maknanya bila wanita atau lelaki tu dah masuk ke hormon menopause, ke umur menopause atau andropause, maknanya wanita dah habis dia punya menses dia dan lelaki dia punya testosteron dia very low. So at this menopause or andropause punya stage, risiko untuk kena serangan jantung biasa adalah lebih tinggi. Kenapa? Sebab testosteron and estrogen sifat dia adalah cardioprotective. So that's why bila masuk ke umur 40s, 50s, 60s, kena jaga betul-betul pemakanan, lifestyle, tidur, social kita supaya hormon kita berada dalam julat ataupun range yang normal, yang terbaik untuk badan kita. Okay, so tadi kita tengok wanita, apa kanser-kanser biasa dalam wanita. Kalau lelaki, kita tengok kanser biasanya dekat bahagian prostate. Okay, ataupun testicular cancer ataupun prostate cancer. Prostate ni kalau lelaki dia, kalau bukan kanser, biasanya dia masalah prostate enlargement. Prostate dia ni bengkak. Okay, prostate ni tak ada pada wanita, pada lelaki saja. So dekat bawah bladder ni pundi kencing lelaki, ni adalah kelenjar kencing, nama dia urethra. Sini adalah prostate gland. Prostate gland ni tempat penghasilan air mani apa semua kan. So kalau masalah prostate yang bengkak, kita panggil benign prostatic hyperplasia. Dia adalah masalah prostate yang bengkak biasa disebabkan oleh masalah penuaan, hormon dan dia akan halang daripada pundi kencing ni. Jadi nak kencing tu tak boleh masalah tak boleh nak keluar air kencing, pundi kencing akan jadi bengkak, doktor terpaksa masuk tube untuk keluarkan air kencing. Kalau bukan prostate tu yang bengkak benign yang tak bahaya, ada possibility dia adalah kanser. So doktor akan check lah, akan check darah dan sebagainya baru kita tahu kanser dan sebagainya. Dan ada juga di kalangan lelaki yang ada masalah testicular cancer ataupun kanser testis. Okay?
Itu adalah masalah apa jadi kalau hormon tak normal. Now saya nak masuk sikit apa kaitan hormon dengan pemakanan dan lifestyle kita. So apa kaitan dia Cuba tengok lifestyle kebanyakan daripada kita. Ada tak lain lifestyle gini? Sibuk lah, sibuk sana sini tak sempat lah. Sibuk-sibuk pun nampak duk main game ni kan. Tapi maksud saya kalau sibuk yang betul, sibuk kerja, assignment banyak, dengan on call-nya, dengan outstation-nya, kadang-kadang kita tak terperasan kita makan benda-benda yang tak sihat. Kita makan benda-benda yang fast food sampai bawa kita fast dapat disease. So lifestyle kita sebenarnya menentukan kita punya kesihatan kita. Okay, this is very serious. Saya letak artikel ni sebab ni adalah antara yang paling common. Okay, top causes of sleeping problems among Malaysian. Kenapa masyarakat kita ni tak dapat tak berjaya nak dapat tidur yang sempurna? Sebab apa? Tidur dengan masalah hormon dia adalah berkait rapat antara satu sama lain. So bila tak dapat tidur yang betul, hormon akan jadi haywire, akan jadi tunggang terbalik. Cuba tengok, stress, anxiety, depression, dia akan ganggu tidur. Unhealthy lifestyle, kurang exercise dan sebagainya, sleep habits yang tak betul. Contohnya dalam bilik dia letak banyak gadget-gadget sangat, okay? Ada banyak electromagnetic wave akan ganggu dia punya brain wave, dia akan ganggu sleep kita, deep sleep kita. Ataupun ada environmental issue, masalah bau, masalah bunyi, masalah cahaya dan sebagainya boleh ganggu. Ataupun this is very common, spending too much time on gadgets. So ni juga boleh mengganggu sleeping pattern. So ingat kalau tidur kita tak betul, maka hormon dalam badan kita pun akan tak betul. Okay, remember. Okay, healthy versus unhealthy lifestyle. So kita dah tahu semua benda ni. Saya dah tak payah repeat dah sebenarnya. Kalau saya tanya setiap orang dekat sini, mesti semua dah tahu apa dia healthy lifestyle, apa dia unhealthy lifestyle. Tetapi tepuk dada tanya diri masing-masing, buat ke tidak? Semua orang boleh bercakap tapi not many of us can walk the talk. Those of you who really walk the talk, you adalah orang yang paling kuat sekali. Okay, so tengok the destiny is in your hands and yours alone. Tak ada orang boleh suruh you untuk dapat healthy lifestyle. Tak ada orang boleh paksa. Yes, maybe boleh paksa sekejap. Maybe spouse you, pasangan you boleh paksa sekejap. Abang stop lah merokok bang. Mungkin boleh paksa sekejap. Tetapi kalau you tak ada desire dekat dalam untuk berubah, you tak akan berjaya ubah you punya lifestyle you. Okay. Now, apa dia essential tips untuk kita balancekan hormon kita? This is very general. Nanti saya akan pergi lebih spesifik kejap lagi. Exercise regularly. Yang ni penting. Saya nak highlight exercise regularly sebab ramai daripada kita yang exercise. Tetapi kita exercise dengan cara yang salah. Contohnya kita over exercise. So bila kita over exercise, kita bukannya balancekan hormon kita, tetapi kita akan lebih naikkan stres hormon kita. Bila stres hormon kita naik, dia akan bawa komplikasi sakit jantung, stroke, okay, tekanan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. So make sure ada ilmu exercise yang betul. Bagus kalau you all ada coach exercise masing-masing, fitness coach, physical coach, tapi kalau tak ada coach pun at least you carilah ilmu, apa ilmu exercise yang betul ni. Banyak boleh baca dan sebagainya. Organic, the best is actually organic. Tapi saya tahu kebanyakan makanan organic ni dia MAHAL, mahal. Tetapi that's the best. Kalau you all boleh invest beli organic foods, itu adalah yang terbaik untuk badan. Sebab organic foods ni dia punya production dia bersih, no pesticides, no herbicides. Soil tanah dia tu dia hasilkan daripada sumber mineral yang banyak. So organic is the best. Tapi kalau tak ada organic, make sure kita pilih makanan yang tinggi kualiti dia. Okay, avoid toxic cosmetics. So cuba tengok kebanyakan daripada kita guna banyak sangat barang kosmetik toksik yang boleh menyebabkan penyerapan toksin tu melalui kulit.
So that's why bagus sangat sebab saya bila saya tengok kebanyakan kosmetik dalam Forever Living ni, dia punya ingredients dia adalah aloe base. Dan bila aloe base, kita tengok balik production dia macam mana. So lepas ni saya akan tunjukkan apa dia saintis-saintis kajian-kajian toksikologis yang dah verify penghasilan bahan-bahan termasuklah bahan-bahan kosmetik dalam Forever Living ni yang menyebabkan ia selamat untuk digunakan dan dia bebas daripada toksin. Okay, so ingat you nak tampal-tampal dekat mata ke dekat pipi ke, nak lipstick ke apa semua, make sure dia bebas toksin. That is very important. Okay, yang pertama sekali kalau kita nak tahu kalau bahan yang ada toksin, dia akan bawa kepada masalah. Yang pertama kita boleh tengok breast cancer. Most of the breast cancer case dia ada kaitan dengan masalah toksik pada kosmetik dan bahan sekeliling kita. Okay, use natural remedies. Aloe vera adalah antara one of the natural remedies yang kita ada, yang kita boleh guna. Prioritize self-care, okay, jaga diri, avoid toxic cleaning products. Yang saya tunjuk tadi, hydrate regularly, a lot of water, mesti ambil air yang banyak. Especially dalam keadaan yang musim hujan sekarang ni kan. Saya rasa kebanyakan negeri sekarang ni musim hujan. Ataupun ada ke negeri mana-mana dekat Malaysia yang musim snow sekarang ni? Tak ada kan. Kita semua musim panas mungkin hujan. So dalam keadaan musim hujan, kebanyakan daripada kita tak rasa dahaga. Betul tak? So bila kita tak rasa dahaga, kita tak akan ada rasa drive untuk minum air. Sedar-sedar dah pukul 6 petang baru minum sebotol kecil tu, baru minum dalam 500 ml. Tak cukup. So that's why siapa yang tak cukup minum air, berjaga-jagalah. Tak lama lagi memang badan you akan dapat penyakit. Okay, be careful. So in one day, sepatutnya pengambilan air kita paling kurang 2 liters. Okay, tapi the best is really 2.5 to 4 liters. That's the best air. Tapi depends lah kalau you ada masalah renal ke, masalah impairment kidney, buah pinggang ke, follow nasihat doktor, okay, untuk dapat jumlah air yang perlu diambil. And then number 8 is actually get the best sleep. Okay, tidur yang berkualiti. Okay, so ingat tak rajah yang saya tunjuk tadi ni? Ni tadi kan, amin, hormon daripada peptide, daripada asid amino, protein daripada steroid. So ni adalah daripada semua sumber ni. So dia buat hormon. Ni semua ni bahan-bahan untuk buat hormon kita. Dan semua tu dapat daripada ini, micro and macronutrients kita. So macronutrients adalah daripada protein, carbohydrates, fiber, good fats, EPA, DHA, okay, GA, dan micronutrients daripada minerals dan vitamins, trace minerals semua sini. Okay, this is bahan-bahan yang perlu cukup dalam badan kita untuk dapat kestabilan hormon yang mantap. So it's up to us lah nak pilih yang mana. Sama ada kita nak pilih yang ini ataupun yang ini. Tepuk dada, tanyalah selera masing-masing. Memang yang ni cepat, yang ni murah, yang ni senang, tak payah nak prepare apa semua kan. Tapi yang ni dia kena beli dulu, dia kena basuh, dia kena storage, dia kena masak, kena potong-potong. So yang ni ambil masa. Tapi you nak sakit ke you nak sihat? Tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri dalam jangka masa panjang kita nak sakit ke kita nak sihat? And you have the answer. Okay, saya tak nak bagi jawapan untuk anda. This is the best. Okay, so siapa yang boleh ambil ni everyday dalam pemakanan dia bagus. Ulam-ulam kampung, tak payah, tak perlu nak ulam-ulam western, nak salad-salad apa semua, memang boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sekeliling rumah kita yang memang dah ada daun kaduknya, ada bunga telang, ada daun kesum, ulam raja, limau nipis, ada serai, kunyit, lengkuas, halia, bunga kantan. Ni semua adalah bahan-bahan yang tinggi sangat micro dengan macronutrients yang kita nak. Okay? Selur mengkudu ni semua ulam-ulam sekentut. Saya pun first time dengar ni ulam sekentut. So siapa yang ada ulam-ulam ni, makanlah ulam-ulam ni everyday. Sebab saya selalu bagi tahu kalau you ambil ulam-ulam ni, dia macam sel-sel kanser tu yang nak jadi, yang nak terbuka tu, dia akan kuncup balik. Dia akan mati balik dia yang baru nak kembang tu. So ni adalah antara bahan-bahan yang tinggi dia punya anti-cancer, antioksidan dan sebagainya. Bahan-bahan yang warna-warni ni.
colourful the darker the colour, nampak tak colour-colour yang warna-warni ni adalah tinggi phytonutrients dia. The darker the colour of sayur-sayur dengan buah, the higher the antioxidant dia. Okay. Ni part best ni. You all mesti suka ni. Hormon lain yang akan bantu badan kita berfungsi dengan cara yang maksimum adalah these 4 hormones, iaitu dopamine, serotonin, oksitosin dan noradrenaline ataupun nama lain dia norepinephrine. Okay, happiness, kalau masa happiness untuk tinggikan kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan kita, serotonin kena tinggi. Serotonin kan banyak dalam makanan-makanan, kekacang dan sebagainya, ayam banyak serotonin. Untuk untuk love kena ada ketiga-tiga, serotonin, kena ada oksitosin, kena ada dopamine yang tinggi. So those 3 hormones tinggi, so akan hasillah rasa cinta yang tinggi. Anxiety, tengok anxiety, dopamine dia low sangat. So kalau dopamine tak cukup, orang tu akan sentiasa rasa resah, gelisah, anxious sangat. Okey, sentiasa bimbang, sentiasa fikir, anxiety. Stres, orang yang stres, sentiasa stres, dia punya epinefrin dia tinggi. Ataupun kita panggil stress hormone, kortisol dia pun tinggi juga. Orang yang depressed, masalah depression, dia punya dopamine dia low, dia punya serotonin dia low, so dia akan sentiasa jadi sedih, depression. Okay, next. Those are the 4 hormones yang sebut tadi lah. So serotonin, dopamine, endorphin. And these hormones kita boleh bantu dari segi pemakanan. Those are the foods yang bantu untuk happy hormones. Dan juga hormon-hormon ni dia dibantu juga oleh kita punya exercise. So exercise yang betul, cara tidur yang betul, dia akan bantu untuk release the good hormones. So ni adalah antara contoh-contoh food, contoh-contoh pemakanan yang akan stimulate ataupun bantu untuk trigger kita punya good hormones dalam badan kita. Tomato, Swiss chard, asparagus, chia seed, semua ni. Tapi kita ni kalau dah sibuk-sibuk sangat, busy, tak sempat meeting sana sini, kita beli yang ni kan, betul tak? Drive thru je, senang je drive thru, Burger King lah, apa lagi, McD lah kan, senang beli air botol je lah, Coke je lah. So benda-benda ni sebenarnya adalah benda yang those are the foods yang akan destroy kita punya happiness hormones kita, menyebabkan jatuh ke zone depression, anxiety dan sebagainya. So kesimpulannya, yang pertama, keseimbangan hormon amat penting. Pemakanan dan gaya hidup amat perlu dijaga. Central controller untuk keseimbangan hormon adalah otak. So penting sangat kita jaga kita punya kesihatan brain kita. Dan pastikan kesihatan otak berada pada tahap yang terbaik. Okay, so this is just for the last few slides lah. Male brain, female brain kan, orang compare. Kalau female ni banyaklah nak pergi shopping, nak pergi macam-macam shiny things, tengok benda-benda yang ni, phone lah, parking lah, banyak banyak. Tapi kalau lelaki biasanya lebih kepada ni tak tahulah betul ke salah. Tak betul ke Alex? Woman, wallahualam, I tak tahulah. Betul. Betul ya? Ayo. Okay, and then male and female hormones, kajian dan menunjukkan ada satu research dia kata kalau otak lelaki dia lebih wiring dia daripada depan belakang. Okay, connections wiring, okay, depan ke belakang. Maknanya between the front and back parts of the brain, which could account for the better spatial skills and motor control. So orang lelaki sebab tu dia lebih kepada direction kan, nak pergi mana-mana, pandai tengok map, okay, ataupun motor control, lebih kepada behavior physical kan. Tapi kalau wanita, dia punya saraf dia lebih menyambung daripada hemisfer kiri, hemisfer kanan. Kiri kanan dia banyak cross antara satu sama lain. So that's why kajian menunjukkan wanita ni dia lebih kepada skill yang
Dia ada insting dia, sebab dia cross wiring saraf dia tu. Dia lebih kepada verbal, sebab untuk verbal dia punya neuron ataupun saraf dia kena cross hemisphere. So wallahu alam kajian saintis menunjukkan gini. So saya rasa ni saja kot last slide saya okay. The more you worry, the more you throw off the delicate balance of hormones required for health. So dia vicious cycle lah. Kalau kita risau, hormon kita akan jadi tunggang terbalik, kita jadi stres, stres tu akan jadi lebih, hormon tak betul dan sebagainya. So we have to break the pattern. How to break the pattern? You must have a good circle. Cari circle kawan-kawan yang betul. You break the pattern dengan you ambil a new lifestyle. Cuba exercise, cuba ambil pemakanan yang betul dan sebagainya. Okay, so saya rasa tu saja kot. Maybe ada 1-2 soalan lah kalau ada yang nak tanya. Kalau tak ada soalan, kita end up here. Saya tak nak habis lewat sangat ni sebab very important kita jaga kita punya melatonin hormon. Kita tidur lewat, kita punya melatonin hormon kita akan jadi low. So bila melatonin kita low, you tak akan dapat you punya deep sleep you. Bila deep sleep you tak cukup, you tak akan dapat baiki you punya masalah kencing manis, darah tinggi, obesity dan sebagainya. Okay? So tu saja, saya ucapkan terima kasih. Sorry kalau ada apa-apa yang tersilap terlepas cakap, saya terus serahkan kepada MC. Okey, terima kasih Dr. Adiba untuk ilmu yang paling berharga untuk kita semua. Okey, seronok kan ilmu kita malam ni? Macam kita ni macam bakal-bakal doktor macam tu kan? Saya kalau setiap kali kelas dengan Dr. Adiba, saya memang feeling sikit Dr. Haslinda. Okey? Alright. Ingat keseimbangan hormon adalah penting. Pemakanan. Doktor banyak kali akan tekankan kepada pemakanan kita yang perlu dijaga. Okey, doktor, saya ada soalan, boleh tak doktor? Boleh. Okey, yang pertama, apa beza cyst dan fibroid? Okey. So cyst dengan fibroid ni dia adalah daripada, dia dua benda yang dari segi kita tengok patologi dia tu lain sikit. Maknanya kalau kita tengok bawah mikroskop tu dia ada beza sikit. Tapi dari segi terminologi dia lebih kurang sama. Dan masalah dia daripada hyperestrogen lah. Dia penyebab dia sama. Maknanya estrogen yang terlalu tinggi, surge tinggi yang tak balance dengan progesteron. Progesteron too low, estrogen too high, dia akan menyebabkan masalah cyst and fibroid ni. So beza dia sikit dari segi patologi saja, tapi kalau tengok dari segi superficial dia lebih kurang sama lah. Okey, terima kasih doktor. Lagi satu doktor. Normal ke doktor bila time period naik jerawat? Okey. Linda selalu kan naik jerawat kalau period? Alhamdulillah tak ada. Okey. So sepatutnya kalaulah hormon tu balance dengan elok, sepatutnya tak ada naik jerawat lah sebenarnya. Jerawat ni sebenarnya dia naik apabila kita ada terlebih sikit hormon testosteron. Dia ada lebih sikit hormon lelaki. Dia akan menyebabkan ada naik jerawat tu. Tapi tak juga, tak semua orang. Certain orang, wanita, kalau dia tersilap makan, contohnya dia ada pemakanan yang bergoreng, pemakanan yang inflame, yang menyebabkan inflammation sikit, dia boleh menyebabkan estrogen dia pun jadi naik juga, jadi tak normal. So dia boleh juga jadi jerawat. Okay? So benda-benda itulah you punya kesihatan dan sebagainya, kesihatan kulit. Yang ni kena belajar dengan Kowi lah nanti Kowi nanti boleh ajar. Tapi menjawab soalan Linda tu, yes lah. Sometimes some people bila dia period, menses, dia akan ada masalah hormonal imbalance juga, dia boleh jadi. Tapi most of the cases, kalau masalah high testosterone, itulah biasanya yang jadi jerawat banyak lah. Okay. Alright, last doktor. Suami ada, saya susah sikit nak sebut kalau doktor ni. Dia tulis sini peripheral arterial disease, PAD. Doktor sarankan buat clamp, tarik ion dari salur darah, kos sangat mahal. Adakah cara lain selain buat terapi hormon? Periarterial disease mana ni? Siapa yang tanya? Minit yang keberapa? Norwati. Allah, saya minit yang keberapa tadi? Saya tak terambil minit keberapa lah doktor, in between tadi. Tak apa.
Nurwati yang Ini tanya. saya sebab saya tak tahu the nature of the diagnosis benar dia macam mana. Jadi saya rasa quite unfair lah kalau saya nak komen. Untuk yang bertanya, sepatutnya kalau ada doktor bagi certain management ataupun rawatan dekat hospital, cuba discuss dulu dengan doktor lah. Sebab saya tak nak bila kita ambil suplemen ke apa semua, kita dah overrule hospital. Saya tak nak gitu. Okay. So kalau ada management daripada hospital, discuss dulu dengan doktor. Bentuk rawatan ni macam mana, apa kesan sampingan dia, kalau saya tak buat jadi macam mana, kalau saya buat apa efek dia. So discuss thoroughly dulu semua and then follow mana yang you rasa macam yang terbaik after discussion. Lepas tu barulah boleh kalau nak discuss complementary, you nak top up dengan suplemen ke apa semua. Okay, tapi itulah secara general saya tak berani nak bagi nasihat lah sebab saya tak tahu detail diagnosis dia tu. Penting kena tahu tu. Tapi just discuss dengan doktor yang rawat lah supaya you dapat the real plan of management, kita panggil daripada doktor. Okey, doktor ada soalan bawah tu doktor. Doktor nak tahu kalau dalam haid tiap bulan tapi boleh mengandung juga sebab apa ya? Sebab ramai yang berlaku. Maaf soalan yang sensitif. Okey. Kalau haid tiap bulan tapi boleh mengandung juga, kena check kenapa tu. Adakah bleeding tu bleeding haid ke bleeding benda lain? So you better jumpa doktor, nanti doktor akan buat hormone test, doktor buat ultrasound dan sebagainya untuk tahu the real reason. Sebab bila kita check hormone test punya profile tu baru kita tahulah apa punca dia. Okey. Oh, peripheral arterial disease. Yes, ada tu. Okey, PAD, peripheral arterial disease ni dia masalah salur darah. Jadi kalau saya tak pasti doktor cadangkan untuk buat claim, adakah doktor tu doktor alternatif ataupun doktor hospital So saya tak berani nak comment, sorry about the management of claim ni macam mana. You have to discuss with the doctor lah. Saya tak berani nak tahu sebab saya tak familiar dengan tarik ion dari salur darah tu. I'm not sure. Maybe itu alternative treatment ke macam mana, wallahu alam. Okey. Okey. Kita dah nak pukul 10, doktor pun dah kata jangan tidur lambat. Saya pun kalau mesej doktor malam, Linda tidur, esok kita sambung. Okey. Alright. So terima kasih kepada Dr. Adiba. Semoga ilmu yang dikongsikan oleh Dr. Adiba dapat memberi manfaat kepada kita semua, bukan pada kita tapi untuk kita sama-sama membawa diri kita, keluarga kita dan orang ramai ke arah kesihatan yang lebih baik. Okey, terima kasih kepada sifu-sifu dan simu-simu. Terima kasih kepada Dr. Adiba kerana memberi saya peluang untuk menjadi MC di malam penuh ilmiah ini. Okey, so last kali untuk malam ni, boleh tak kita on camera dan kita ambil gambar? Okey?